من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا واجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat lagi kita bertemu di dalam rumah Allah yang mulia bagi meneruskan lagi pengajian kita berkaitan dengan tajwid ataupun dalam tajuknya iaitu sifat huruf. Kita sambung pada muka surat 203 nombor 10 iaitu ismat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ismat iaitu pada bahasanya larang atau tegah. Larang atau tegah, manakala pada istilahnya tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. Maksud tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya iaitu keluar dengan berat dan lambat. Huruf-huruf ismat ini keluar dengan berat dan lambat. Berbeza dengan lawannya idlaq. Lawan bagi ismat iaitu idlaq, kerana ismat ini masih lagi terkandung di dalam bahagian sifat yang berlawanan kan. Yang lepas kita bicara tentang idlaq. Apabila idlaq, sifat idlaq ini hurufnya lancar, sebutan hurufnya itu lancar ataupun mudah. Kerana keluar huruf yang bersifat idlaq ini dari hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir mulut, itu bagi yang bersifat idlaq. Farra min lubin, hurufnya ada 6, farra ataupun firra min lubin. Manakala ismat ini ketika nak menyebut huruf-huruf yang bersifat ismat ini, ia tertegah ataupun tidak segera keluar. Kerana huruf-huruf yang bersifat ismat ini makhrajnya jauh daripada tepi lidah dan jauh daripada dua bibir mulut. Kalau huruf-huruf izlaq itu makhrajnya ialah hujung lidah, dan juga dua bibir mulut. Akan tetapi huruf-huruf yang bersifat ismat, ia makhrajnya jauh daripada hujung lidah dan juga dua bibir mulut. Baik, jadi huruf-huruf ismat ialah 23. Huruf-huruf ismat adalah 23 huruf dalam rangkai kata jazzu ghaishin sakhitin sidthiqatan id wa'zuhu yahudduka. Saya sebut serangkai kata lah. Rangkai kata tu terkandung semua huruf-huruf yang 23 itu. Maknanya selain daripada huruf-huruf yang bersifat izlaq, firra min lubin, farra mim nun lam ba, selain daripada 6 huruf ini adalah huruf bersifat dengan ismat. Lawan dia kan, sebab dia berlawan berdua, jadi senang kita nak tahu apa huruf ismat dan apakah itu huruf ismat. Kita tengok huruf izlaq apa, fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Itu makna kata selain daripada 6 tu adalah
huruf-huruf yang bersifat ismat. Baik. Jadi kita nak sebut huruf alif alif ini dia bukan huruf alif maddiyah. Kalau huruf alif maddiyah dia makhrajnya adalah jauf. Na, ya, u tu waw itu adalah waw maddiyah, adalah waw mad, dengan panjang, dia memanjangkan sebutan. Ya alif belakang ya tu, itu adalah alif maddiyah, makna makhrajnya adalah jauf, rongga mulut. Tapi disebut di sini adalah alif pada huruf hijaiyah itu. Apabila nak menyebut huruf alif ini ialah bukan alif maddiyah. Bukan alif maddiyah. Maka apabila nak menyebut dia ada sekatan ataupun lambat nak keluar bunyi huruf alif tersebut. Ataupun ta kita nak sebut ta bukan da terus lepas izlaq tak boleh, dia sebab dia bersifat dengan ismat. Jadi dia ada sekatan kat situ kan, tertegah dengan segera menyebut hurufnya, macam itu maksud dia. Jadi tak tang mana dia tersekat tu pada makhraj dia kan. Pada makhraj dia iaitu makhraj ta dal dengan ta, sama tempat dia. Ta dal dan ta di mana? Di hujung lidah. Di hujung lidah belah gusi, belah mana? Gusi ke pangkal gigi? Ada orang buat di pangkal gigi, ada orang buat di hujung gusi. Mana ikut dia. Jadi dia bunyi. Okey, ada di pangkal gigi ataupun hujung gusi itu. Kerana bagi orang awam tu asalkan dia bunyi jelas, sempurnanya bunyi elok, insya-Allah tak jadi masalah lah kat situ. Tapi kalau bagi ahlinya maka kena teliti dari sudut makhrajnya di mana. Jadi bunyi ta tu ataupun sebutan ta tu ta ada sekatan untuk segera membunyikan huruf tersebut. Ataupun sa ujung lidah iaitu dengan gigi kacip sebelah atas. Gigi kacip sebelah atas, maka bila kita nak menyebut huruf sa ada sekat, ada tersekat daripada segera keluar huruf sa tersebut. Begitu juga dengan jim ja dengan iaitu jim di tengah daun lidah. Jadi apabila kita nak menyebut huruf jim, dia ada tersekat jim, baru kita boleh sebut hurufnya. Ha di tengah halkum. Nak menyebut huruf dia ada sekatan ataupun tertegah segera menyebut hurufnya. Baik. Jadi lagi yang berikutnya huruf kha di hujung halkum. Jadi nak sebut huruf kha tu sekat dia tu. Tak boleh sebut huruf kha ha tu bunyi apa? Tak tahu bunyi apa. Huruf apa tak tahu tu kan. Ha tak boleh. Dia kena ada sekat juga. Kha. Jadi itu dipanggil sekat ataupun ismat. Larangan ataupun tertegah. Larangan tu lari lain makna dia. Tertegah. Segera keluar huruf. Tapi pada bahasa maksud ismat adalah larangan. Itu pada bahasa. Pada istilah maksudnya tertegah daripada segera keluar sebutan hurufnya. Dal, begitu dah. Dal itu dengan ta sama makhrajnya. Zal sama makhrajnya dengan ta. Kan? Za wallazi zi. Kenapa? Lazi tu bunyi macam tak tertegah kan?
Kenapa? Kerana dia berbaris bawah. Kan? Berbaris bawah, bunyinya macam tak tertegah, tapi sebenarnya berlaku tertegah daripada segera menyebut hurufnya. Za, sedikit pun dikira. Kemudian lagi huruf zai. Tu nak sebut zai. Zai dengan zal dua-dua tertegah. Cuma beza di situ adalah sofir dengan tidak sofir. Zai itu bersifat dengan sofir, dia kasar, kesat, sebutannya z. Tapi zal tidak sofir. Tu. Tapi dari sudut ismat, kedua-duanya adalah sifat ismat. Bila nak menyebut ataupun nak melafazkan hurufnya, tertegah daripada segera melafazkan. Begitu juga dengan sin. Bukan ini sin bukan bercakap pada hamas. Hamas tu satu sifat. Ini ismat satu sifat yang lain. Seperti kita manusia lah. Kita ni seorang ni bukan hanya ada satu sifat je, kita ada banyak sifat pada diri kita, pada tubuh kita. Jadi begitulah huruf. Satu huruf ada 4 sifat ke, 5 sifat ke, 6 sifat ke, 7 sifat ke. Begitulah. Jadi kita faham begitulah. Walaupun dia dalam pada masa yang sama dia bersifat dengan hamas, tapi dia juga bersifat pada masa yang sama dia juga bersifat dengan ismat. Jadi bila kita nak menyebut sin, jadi tersekat, itulah maksudnya ismat. Tersekat daripada segera kita menyebut, itu adalah ismat. Dan shin, itu adalah huruf shin. Kemudian sad, sama ada sad itu berbaris atas ke, berbaris bawah ke, berbaris depan ke. Si, su. Jadi bila kita sebut sa, cuba sebut sa, kita rasa tersekat bila kita nak menyebut. Boleh sebut tetapi tidak lancar sebutan tu. Tu maksud dia ismat tu. Kan? Boleh sebut huruf sa, boleh. Tapi dia tersekat. Tu maksud sa. Si. Cuba sebut si. Tapi jangan tinggalkan sifat dia tu. Isti'la jangan tinggal. Apa lagi? Itbaq jangan tinggal. Si. Sebab tu dia bunyi si, dia tak bunyi si. Contoh ihdinas sira, si, bukan ihdinas sira. Kalau si dia pergi kepada sin lah. Tapi pada sad dia adalah isti'la juga dan juga itbaq. Sada, ta, dha. Huruf-huruf bersifat dengan itbaq. Sada, ta, dha. Maka bila menyebut sa berbaris bawah, maka bunyinya si. Ihdinas siratal mustaqim. Sira, si. Itu huruf sad. Kemudian ba. Ba ni kita nak sebut memang sampai tergeliat lidah. Makna kata tersekat lah bila kita sebut huruf ba ni kan. Wala bo. Dengan dia pula guna tepi lidah. Tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri. Tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri. Bahagian gigi geraham. Ba sebelah kanan, ba sebelah kiri. Bunyinya sama bunyi dia. Baik sebelah kanan atau sebelah kiri, kedua-duanya bunyi sama. Tapi nak cerita di sini adalah tertegah daripada segera menyebut huruf ba. Baik. Kemudian huruf ta. Ta makhrajnya sama dengan ta, sama dengan dal. Ta. Dan dia bersifat dengan isti'la dan juga itbaq.
Ta terangkat pangkal lidah, dan juga lidahnya terangkat ta, tapi ketika nak menyebut dia tersekat ataupun tertegah daripada segera keluar huruf ta, begitu. Ta, cuba sebut. Tak lepas. Ta, ta, jangan ditengok kepada dah disebut masa nak menyebut tu. Itu maksudnya ismat. Ta, kan, yang dah disebut ta, itu tak apa dah. Yang masa nak menyebut tu, itu maksudnya ismat. Begitu jugalah dengan dha, ain, ghin, qaf, kaf dan sebagainya. Ada hingga akhir ya. Baik, itulah di antaranya adalah huruf-huruf ismat. Huruf ismat. Jadi hurufnya ada 23 huruf. Berlawanan dengan sifat idlaq. Idlaq ada 6 huruf. Jadi hitung kedua sifat berlawanan ini ialah 29 huruf. Baik. Ini adalah bahagian yang terakhir dalam sifat berlawanan. Sifat berlawanan ni dia ada 10 sifat, iaitu tak hilang Ustaz. Dia ada 10 sifat. Okey, 5 sifat pada asalnya, iaitu dalam setiap 5 sifat itu dia ada 2 sifat berlawanan. Jadi ketotalnya adalah 10. Manakala dalam syiddah, sifat yang kedua iaitu syiddah dan rakhawah. Sifat syiddah dan sifat rakhawah, di antara syiddah dan rakhawah ada tawassut. Jadi tawassut itu tidak dikira sebagai sifat. Ada pandangan ulama mengatakan tidak dikira sebagai sifat, hanya dia di antara kedua sifat ini. Sebab dia itu hitungannya adalah pertengahan, tawassut itu. Baik. Kemudian masuk kepada sifat yang berikutnya, iaitu sifat-sifat tunggal. Sifat-sifat tunggal ini yang bermaksud tidak ada lawan baginya, seperti mana yang kita telah pelajar yang lalu, yang ini ada berlawanan. Maka sifat tunggal ini ia tidak ada berlawanan. Maka huruf-hurufnya seperti contoh pada yang ke-11 ini adalah sifat sofir. Sifat sofir, maka dalam sofir hanya ada 3 huruf sahaja. Ada lawannya berapa? Tak ada lawan dah, sebab dia merupakan sifat tunggal. Jadi tak semua mempunyai sifat sofir. Hanya beberapa huruf-huruf sahaja yang mempunyai sifat sofir. Di sini adalah 3 huruf sahaja. Jadi bila 3 huruf ni ada sifat sofir, selain daripada 3 huruf tu ada sifat sofir tak? Mana kata tak ada sifat sofir itu. Baik. Jadi sifat sofir ini maksudnya apa? Pada bahasa ialah siulan ataupun berdesir. Sama juga lebih kurang dengan hamas. Hamas, berdesir serta berangin. Kan? Desiran yang berangin. Tapi dalam sofir hanya desiran sahaja, berdesir sahaja. Ada angin tak? Tak ada angin. Maknanya tertahan nafas ketika desiran sofir ini. Pada istilah menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir yang kuat yang menyerupai suara binatang. Menyerupai suara binatang. Baik, hurufnya ada 3. Sebelum itu kita tengok ada disebutkan di sini, ulama tajwid mengatakan bahawasanya amma-safiru fahuwa sautun zaidu baina syifahi ma'harufin yujadu. Adapun safir itu dialah suara tambahan yang terletak antara 2 bibir yang terdapat bersama huruf. Itu suara tambahan. Yakni suara tambahan, yakni bunyi desir yang kuat, itu merupakan suara tambahan yang terletak di antara 2 bibir terdapat bersama huruf ketika menyebut huruf itu. Jadi huruf sofir ada 3, iaitu zai,
sin dan sad. Zai bunyi binatang apa? Ha? Lalat ke lebah? Lebah Pilih lebah lagi ya. Daripada lalat kan. Lalat kita tak apa dengar sangat. Bila ramai dia baru kita dengar jelas. Itu pun jarang-jarang kita nak dengar bunyi lalat ni kan. Tapi bila lebah bunyinya lebih kuat. Kalau lalat ni mungkin bunyinya slow sikit kot. Tak tahu, tak biasa dengar. Kan? Jadi lebah bunyi tapi bukan disuruh bunyi lagu tu. Maksudnya umpama begitu. Dia suruh buat bunyi lebah lagi. Bunyi lebah dulu baru bunyi zai. Baru kita. Kan? Jadi bunyinya zai. Bunyi z itu adalah umpama bunyi lebah, binatang lebah. Okey, kita sebut zai. Baik. Jadi desiran itu tidak berangin. Zai. Kita nak tahu berangin tidak, letak jari tengok depan bibir kita. Di antara rongga mulut kita ni, dua bibir kita yang terbuka ni, bila kita sebut zai, dia ada getaran ke atau dia ada angin? Kalau dia ada angin, bermakna kita dah buat hamas. Kalau dia tidak ada angin, itulah maksudnya kita sebut huruf zai tanpa hamas. Kerana dia ada getaran. Getaran dengan berangin lain. Kalau kita sebut sin itu berangin, kan? Berangin. Tapi kalau sebut zai, dia hanya ada getaran saja. Angin tu sikit-sikit, dia bukan bermaksud seperti hamas itu. Baik. Yang kedua huruf sin. Apa binatang yang bunyi lagu tu? Jangan sebut. Jangan sebut. Kalau sebut nanti lah musim panas. Hati-hatilah di rumah kita nah. Jagalah. Kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan perempuan sekalian, ni selingan lah. Sediakan baygon di rumah. Musim lah ni kena sediakan baygon. Baygon spray tu yang hijau, botol hijau tu kan. Sedia tu boleh, kalau boleh sembok hak tu keliling rumah. Jangan buat sembok dalam rumah, tak kita pula yang kena. Sembok luar rumah tak apa. Sembok luar rumah dan hati-hati kerana waktu la ni huruf sin ni dia suka. Dia suka cari tempat teduh. Kan sebab musim panas. Jadi bila kita pergi respon kes, banyaknya kes tangkap ular. Tu cerita dia. Kena standby dan tutup lubang-lubang lah. Kalau ada lubang di bawah sinki ke, pintu belakang ke kan. Ni selingan lah ni kan. Dalam bukan kata mengajak bab ni. Selingan je. Lubang-lubang di rumah tu kena tutup. Lubang atas ke, lubang bawah ke, mana-mana saja yang ada lubang, sila tutup lah kalau boleh. Baik. Tambah-tambah waktu siang hari lah, tengah-tengah hari tu, waktu malam tu tak katalah kan. Itu memang kita kena berhati-hati. Waktu siang hari pun kena berhati-hati juga. Baik. Kemudian huruf sad. Sad ni binatang apa pula? Binatang apa sad ni? Apa dia? Angsa. Ya, boleh jadi kot. Saya pun tak perasan angsa, tak belah angsa ni. Angsa bukan bunyi ang. Angsa itu. Tak mestilah. Nanti kita carilah binatang apa, tapi umpamanya bunyi binatang di situ. Nak sebut di sini bunyinya yang berdesir. Tu bunyi dia. Ataupun seperti siulan. Bukan kita bersiul ni. Bunyinya tu. Kan? Bunyinya tu umpama siulan si, su. Kalau siul ni kita tu siulnya tu, tu tak boleh. Jangan siul itu kan. Jadi lara pula. Tapi ini bunyi huruf sad itu seumpama siulan. Jadi huruf sad. Jadi 3 huruf safir, iaitu safiruha sadun wa zayun sinu. Kata ulama, kata Imam Ibn Al-Jazari, huruf safir ada 3, safiruha sadun wa zayun sinu, iaitu huruf-huruf safir ada sad, ada zai dan juga ada sin. Iaitu ada 3.
Begitu jugalah kata ulama yang lain, itu di antaranya Syekh Ibrahim As-Samannudi, wasadu ma'sinin wa zayin sufirat, dan sad bersama sin serta zai itu disofirkan, iaitu didesirkan sebutannya. Dan martabatnya di antara tiga ini, manakah yang lebih kuat, yang paling kuat, iaitu adalah huruf sad. Bunyi sad itu dengan sifat sofir itu, desir itu lagi kuat, paling kuat. Kerana apa? Kerana sad itu ada sifat itbaq, jadi dia ada sifat itbaq, maka dialah yang terlebih kuat, yang paling kuat bunyi sofir tu. Yang pertama. Yang kedua zai. Kerana zai itu mempunyai jahar, sifatnya jahar. Jadi kenapa zai dipilih yang kedua paling kuat adalah kerana zai itu mempunyai sifat jahar. Dia bukan hamas. Lawan bagi jahar adalah sifat hamas. Jadi zai diletakkan yang kedua kerana dia mempunyai sifat jahar. Dan yang ketiga sin. Sin adalah huruf yang paling lemah kerana di dalam sin itu terhimpunnya sifat-sifat yang lemah, iaitu hamas, rakhawah dan infitah. Hamas dengan jahar lebih kuat daripada sifat hamas, kerana jahar itu adalah nyata, jelas sebutannya, berbanding dengan hamas dia hanya berdesir sahaja. Jadi dipilih di antara dua tu jahar yang lebih kuat. Begitu juga dengan rakhawah ni lembut, syiddah tu kuat. Jadi syiddah itu terlebih kuat berbanding rakhawah, maka sin itu mempunyai sifat rakhawah, jadi dia martabatnya yang lemah. Maka sebab itu diletakkan dengan pada martabat yang ketiga. Adapun istifal, merendah ataupun di bawah, lidah tu ke bawah, maka itu adalah sifat yang lemah juga. Dan juga infitah, rongga terbuka mulut, itu juga merupakan sifat-sifat yang lemah. Jadi sebab itu sin dia duduk martabat yang ketiga dalam sifat sofir ini. Baik. Jadi itu adalah sifat sofir. Sifat sofir yang mempunyai tiga huruf. Baik. Okey, kita sambung pada muka surat berapa? 66. 96. Ada lagi 10 minit. 96. Ayat yang ke 106 tu. Okey. Hmm? 97. 97 je. 97. Semua benar dah baca dah kan? Betul, macam dok berasa dah baca dah. 97 kan? Okey. Okey, dah buka semua. Ada ayat 114 kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Illa man amara bi sa tu sofir kan, sadaqatin bi sadaqatin au ma'rufin au islah kita tengok satu dua begitulah. Kalau nak tengok satu persatu dia ambil masa yang lama kan, sebab kan ikutkan pengajian tajwid ke pengajian talaqi ke Al-Quran ni, dia kena penelitian yang rapi. Kena penelitian yang kata apa, yang fokus kan. Sebab ini kita kira secara umumi lah ni, mengaji macam ni secara umumi. Kalau ikutkan Al-Quran kena secara panggil tafsili, terperinci, berdepan, detail, satu persatu, itu yang terlebih baik lah. Jadi kita baca tu sambil-sambil untuk menyampaikan lah, tujuan menyampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau kita petik-petik tu petik secara pilih-pilih begitu, tidak satu persatu. Kalau kita nak perincikan mengikut setiap sifat-sifat huruf tu, la tu apa, saya ingat boleh 10.5 baru kita habis. Tapi itu yang berkesan hanya dah. Itu yang berkesan lah. Kok boleh buat cadangan lagu tu kan? Tak ada kita esok nak kerja pula. Okey, baik, kita teruskan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ aduh, ain tu mati kan. Dia bukan bermaksud itu qalqalah, bukan. Tapi bila mati dia bunyinya tu lebih kuat. Kerana sakinah kan, kerana huruf itu mati. Jadi dia bunyi wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Sekali lagi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa nus. Dia tadi kan sifat sofir kan. Bila sofirnya, bila dia mati tu maka bunyi desir dia tu kuat. Dan sad ini juga bersifat dengan hamas kan? Dan bunyi desir tu kena kuat kerana dia ada sofir dan juga hamas. Jadi wa nus. Dan dia juga bersifat dengan isti'la dan itbaq. Tu kena penting sifat-sifat tu baru bunyi itu sempurna sebutan tu. Okey. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam.
وساءت مصيرا. Masi, bukan masira, dia masi. Wasa'at masira. Masi, jangan bunyi masi. Sekali lagi. Wasa'at masira. Sui ke si bunyi. Okey, tak apa faham lah itulah, sekali lagi kita ulang. Wasa'at masira. Si, jangan jadi si, jadi si. Baik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. La rin. Rin itu bersifat dengan sebab apa? Rin. Isti'la kan? Jadi bunyinya ya tu ya isti'la ke istifal ya? Ya istifal kan? Oh, ya itu istifal. Jadi bunyinya ya itu ya istifal. Maka bila pada ghain kena isti'la. Innallaha la ya istifal. Ghain ya ghain kena isti'la. Innallaha la naik kata. Sebab isti'la pada ghain. Begitu jugalah dalam surah Fatihah pun kan. Ghairil ma tu adalah tawassut kan. Ma masuk kepada ghain. Ghain kena isti'la kan. Ghairil maghdubi alaihim. Begitu. Begitu jugalah di sini kan. Boleh teruskan minta izin Ustaz. Boleh ya? Sikit. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tengok dalam kalimah yaghfiru tu kan, ya tu tadi istifal, kemudian ghin tu adalah isti'la, kemudian fa tu kena fa tu adalah antara tafkhim dengan tartib. Fa kena tartib, nipiskan. Fi, kemudian ra naik ke atas pula ataupun tafkhim kan. Tebalkan ra. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. وَيَغْفِرُ sama juga dengan kalimah yaghfiru yang pertama ni. Jangan wayaghfiru. Dia jadi apa? Dia tak jadi isti'la. Dia kena naik ke atas. Wa yaghfiru. Begitu. Nampak tak? Sekali lagi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Bagi nampak bezanya sebutan antara sebutan istifal dan juga
isti'la. Jadi wa yaghfiru, begitu. Okey. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad gitu. Faqad wa man yusyrik bil ri kena tarqiq ataupun nipis kan. Ri wa man yusyrik billah, ni semua tarqiq ni. Wa man ke tepi, yusyrik tarqiq, billahi tarqiq juga. Tarqiq. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan, Allahu akbar, tak sampai. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Situ jadi tarqiq. Jadi barulah sebutannya tarqiq ni ra berbaris bawah. Begitu juga dengan Fir'aun. Kalimah Fir'aun ni ra mati sebelumnya baris bawah. Maka kita sebut ataupun kita baca, kita ucap lafaz dia, jangan kita baca Fir'aun, fir tu dia tak jadi tarqiq, dia kena baca fir. Itu bunyi dia yang betul. Contoh, daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Bukan Fir'aun. Bila kita sebut Fir'aun, itu dia jadi bukan tarqiq. Maksudnya kalau bukan tarqiq, maksudnya tafkhim lah, tebal lah. Tapi disebabkan ra itu mati sebelumnya baris di bawah, maka hukumnya adalah tarqiq, nipis. Baca dengan nipis Fir'aun, jangan baca dengan tebal. Jangan membesarkannya, kecilkannya, merendahkan martabat Fir'aun tu, kerana dia itu orang yang angkuh dan sombong. Itu pada bicara hal yang lain lah. Tapi pada sebutannya adalah nipiskan Fir'aun. Fir'aun, nipis. Begitulah di sini. Jadi wa may yusyrik billah, yusyri ri bawah rendahkan ataupun nipiskan. Wa may yusyrik ri gitu ke bawah ataupun nipiskan sebutan huruf yang berbaris di bawah. Billah pun disebut dengan tarqiq juga, walaupun lafzul jalalah, tetapi disebut dengan tarqiq kerana sebelumnya ba itu berbaris di bawah. Jadi dipengaruhi sebutan baris bawah itu, maka bunyinya ilah. Kalau ikut lafzul jalalah bunyinya Allah, yang tafkhim. Jadi sebabkan ba tu baris bawah, maka bunyi billah, tarqiq pada sebutannya. Tetapi Allah tetap maha agung dan maha besar. Baik, jadi kita sempat setakat tu je. Nanti kita sambung pula lah ayat yang berikutnya. Jadi qaror dia, orang kata sekarang ni tak boleh lebih daripada waktu Isyak. Jadi kita kena tunggu. Baik, kita jumpa pula dalam masa akan datang. Kita sambung pula ayat yang berikutnya pada 117 insya-Allah. Maka pada kitab kita akan datang pada muka surat 205 insya-Allah. Wallahu taala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.